11 Mac 2026, Bandar Yunani Larissa. Tengah petang, seorang lelaki menghalakan kamera ke langit dan mula merakam. Dia tinggal berhampiran dengan sebuah pangkalan tentera udara Yunani dan mempunyai hobi lama mengambil gambar pesawat tentera yang mendarat di situ. Dan pada petang itu, dia memandang ke atas dan tidak mengenali apa yang dilihatnya. Sebuah pesawat tanpa ekor, tanpa juru terbang yang kelihatan, turun menuju ke landasan. Bentuknya seperti sayap tunggal, seperti seekor pari gelap melintasi langit. Ia senyap, besar, berbeza daripada apa-apa sahaja yang biasanya mendarat di Larissa. Apa yang baru sahaja dirakam tanpa mengetahuinya ialah pesawat yang sedang digunakan oleh Amerika Syarikat untuk mencari sasaran tersembunyi di dalam Iran. Secara rasmi, pesawat ini tidak wujud. Pentagon enggan mengesahkan walaupun namanya. Dan projek ini dibangunkan dalam kerahsiaan yang begitu ketat sehingga selama lebih daripada 1 dekad, bahkan Jeneral-Jeneral Tentera Udara Amerika sendiri tidak mempunyai akses kepada butirannya. Tetapi segala kerahsiaan ini bukanlah secara kebetulan. Ia wujud kerana 15 tahun yang lalu Amerika Syarikat telah dimalukan dengan cara yang mereka bersumpah tidak akan ulangi lagi. Sebelum sampai kepada penghinaan itu, elok kita faham apa yang pesawat ini boleh lakukan. Kerana di situlah kisah ini mula menjadi pelik. Ia tidak mempunyai juru terbang. Yang mengawal semuanya ialah seorang operator di tanah Amerika, selalunya beribu-ribu kilometer jauhnya dari pesawat itu. Dengan jarak yang mampu merentasi benua, ia boleh beroperasi di hampir mana-mana sahaja di planet ini. Dan ia mampu berada di udara selama 24 jam tanpa henti. Sehari penuh terbang tanpa mendarat. Ia terbang begitu tinggi, kira-kira 20,000 meter dari aras laut, sehingga dari atas sana, langit di atasnya sudah mula menjadi hitam. Anda boleh melihat lengkungan bumi, angkasa bermula dari situ. Jarak capaiannya, menurut anggaran penganalisis tentera Amerika, melebihi 20,000 kilometer. Untuk memberi gambaran, itu lebih daripada separuh pusingan mengelilingi bumi dan semua ini tanpa dikesan oleh radar musuh. Ia dianggap lebih sukar dikesan berbanding pengebom terkenal B-2. Lebih sukar dikesan berbanding jet pejuang F-22 dan F-35. Bintang-bintang penerbangan tentera Amerika. Media menamakan pesawat ini sebagai RQ-180. Dan menurut pakar, ia adalah pesawat paling sukar dikesan yang pernah dibina oleh Amerika Syarikat. Fungsi utamanya pada dasarnya hanya satu. Mencari perkara yang cuba disembunyikan oleh musuh. Peluru berpandu, pelancar mudah alih, pangkalan bawah tanah, konvoi yang bergerak pada waktu malam. Tetapi soalan yang telah ditanya oleh perisikan tentera di seluruh dunia sejak petang itu di Larissa bukanlah apa yang dilakukan oleh pesawat itu. Persoalannya ialah mengapa pesawat itu wujud. Dan untuk memahami perkara ini, kita perlu kembali ke satu hari tertentu pada bulan Disember 2011. Satu hari yang mengubah strategi ketenteraan Amerika Syarikat untuk selama-lamanya. Tarikhnya 5 Disember. Dan pada hari itu, sebuah drone Amerika yang sangat rahsia sedang terbang berhampiran sempadan Iran dengan Afghanistan. Namanya ialah RQ-170 Sentinel. Ia adalah drone pengintip paling canggih milik Amerika Syarikat pada masa itu. Model yang sama yang beberapa bulan sebelum itu telah memantau tempat persembunyian Osama bin Laden semasa operasi yang membunuh ketua Al-Qaeda di Pakistan. Tetapi pada malam itu, sesuatu telah berlaku yang tidak diingini. Drone itu yang sepatutnya kembali ke pangkalan Amerika di Afghanistan mula menurun. Ia tidak ditembak jatuh, ia tidak terkena sebarang peluru berpandu. Ia hanya mendarat dalam keadaan hampir utuh di wilayah Iran. Beberapa hari kemudian, Iran menjelaskan apa yang telah mereka lakukan. Sebuah unit peperangan elektronik Iran telah menghalang komunikasi drone itu dengan pangkalan Amerika. Kemudian, pihak Iran telah memperdayakan sistem GPS pesawat itu. Mereka membuat pesawat itu percaya bahawa ia sedang pulang ke Afghanistan. Padahal, sebenarnya pesawat itu sedang mendarat terus ke wilayah Iran. Perisikan Amerika masih lagi mengesyaki sehingga hari ini bahawa teknologi peperangan elektronik yang digunakan oleh pihak Iran pada malam itu sebenarnya datang dari Rusia.
Drone Amerika itu jatuh dalam keadaan utuh ke tangan pihak Iran. Salah satu peralatan ketenteraan paling rahsia milik Amerika Syarikat telah diserahkan begitu sahaja. Presiden Barack Obama terpaksa meminta pesawat itu dikembalikan secara terbuka. Iran menolak. Dan sebagai jawapan simbolik kepada permintaan Amerika, sebuah syarikat Iran mengumumkan bahawa mereka akan menghantar miniatur mainan drone yang ditangkap itu ke Rumah Putih. Satu ejekan secara langsung di hadapan Presiden Amerika. Pada tahun-tahun berikutnya, jurutera Iran membongkar drone itu satu demi satu. Mereka melakukan apa yang dipanggil oleh tentera sebagai kejuruteraan songsang. Mereka mengkaji setiap komponen untuk mengetahui bagaimana teknologi Amerika itu berfungsi secara dalaman. Dan pada tahun 2016, mereka memperkenalkan kepada dunia salinan pesawat Amerika mereka sendiri. Drone Iran berdasarkan teknologi yang mereka curi. Ia merupakan salah satu penghinaan teknologi terbesar dalam sejarah ketenteraan Amerika. Dan pada saat itulah, di dalam Pentagon, keputusan telah dibuat. Amerika Syarikat memerlukan drone pengintip yang baru. Sebuah drone yang tidak dapat dijatuhkan, ditangkap atau disalin oleh mana-mana negara di dunia. Dan ia mesti dirahsiakan sepenuhnya, sehingga jika ada sesiapa yang meragui kewujudannya, keraguan itu memang berasas. Dan yang menerima kontrak itu ialah Northrop Grumman, syarikat yang sama yang beberapa dekad sebelum ini membina pengebom legenda B-2. Mereka memenangi persaingan rahsia menentang Boeing dan Lockheed Martin dan menandatangani kontrak itu pada 2008. Pembangunan itu berlaku di dalam Area 51, pangkalan rahsia Angkatan Udara di Padang Pasir, Nevada, tempat yang sama di mana pesawat pengintip legenda seperti U-2 dan SR-71 Blackbird dilahirkan. Penerbangan pertama adalah pada Ogos 2010 dalam keadaan senyap sepenuhnya, tanpa sebarang kenyataan, tanpa media, tanpa gambar. Sekurang-kurangnya 9 prototipe telah dibina sebelum drone itu mula beroperasi secara rasmi pada 2017. Hari ini, pakar menganggarkan terdapat lebih daripada sedozen pesawat seperti ini sedang terbang, semuanya dalam keadaan senyap sepenuhnya. Dan yang paling pelik sekali, projek ini dibiayai oleh apa yang dipanggil Belanjawan Hitam Tentera Udara. Ini bermakna wang awam, wang pembayar cukai Amerika yang diluluskan oleh Kongres tanpa kebanyakan ahli Kongres sendiri mengetahui ke mana wang itu pergi. Dianggarkan berpuluh-puluh bilion dolar telah dimasukkan ke dalam projek ini sepanjang tahun-tahun tersebut. Tetapi Pentagon berjaya memastikan pesawat itu tidak diketahui oleh orang ramai selama satu dekad penuh. Sehinggalah pada tahun 2020, satu gambar muncul di Instagram. Diambil oleh seorang jurugambar amatur, ia adalah satu siluet yang pelik terbang tinggi di atas padang pasir California berhampiran pangkalan udara Edwards. Dalam gambar yang kabur itu, dunia melihat RQ-180 buat pertama kalinya. Di dalam tentera udara sendiri, jurutera-jurutera yang bekerja dengan pesawat itu memberinya gelaran yang pelik-pelik. Yang paling terkenal, kelawar putih besar, merujuk kepada bentuk pesawat itu dan fakta bahawa prototipe awal dicat putih. Tetapi ada satu lagi gelaran dan yang ini lebih pelik, Shikaka. Nama kelawar putih suci yang muncul dalam filem Ace Ventura 2 bersama Jim Carrey. Pesawat pengintip paling mahal dan paling rahsia dalam sejarah ketenteraan Amerika mendapat gelaran daripada pengendalinya sendiri yang diambil daripada watak komedi tahun 90-an. Unit yang mengendalikan drone itu hari ini, Skuadron Pengintipan ke-74, mempunyai kelawar putih yang tertera pada lencana rasmi mereka. Dan moto skuadron itu ialah satu frasa dalam bahasa Latin yang bermaksud akses diberikan. Selama lebih 15 tahun, Amerika Syarikat telah melaburkan berpuluh-puluh bilion dalam sebuah pesawat yang secara rasmi tidak pernah wujud dan yang secara rasmi tidak pernah terlibat dalam pertempuran. Sehinggalah pada awal 2026, penantian itu berakhir.
Pada 28 Februari 2026, Amerika Syarikat dan Israel melancarkan satu serangan ketenteraan terhadap Iran yang akan tercatat dalam sejarah. Nama operasi itu ialah Furia Epic. Pada hari-hari pertama, pihak Amerika telah memusnahkan sebahagian besar kepimpinan tertinggi tentera Iran, tentera udara dan tentera laut negara itu. Pemimpin tertinggi Iran sendiri, Ayatollah Ali Khamenei, telah terbunuh dalam satu serangan yang diselaraskan di pejabatnya di Tehran. Bagi Iran, ia merupakan permulaan kepada satu penghinaan ketenteraan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah moden negara itu. Namun, di tengah-tengah semua kemenangan pantas ini, terdapat satu masalah yang Pentagon tidak dapat selesaikan. Peluru berpandu balistik Iran. Iran mempunyai, pada awal perang, hampir 500 pelancar mudah alih peluru berpandu. Dan pelancar-pelancar itu adalah satu mimpi ngeri. Bagi mana-mana tentera udara di dunia kerana mereka tidak berada di satu tempat sahaja. Ramai daripada mereka adalah lori yang menyamar, dicat supaya kelihatan seperti kenderaan awam, lori penghantaran, pengangkutan biasa. Mereka bersembunyi di pangkalan bawah tanah, keluar hanya beberapa minit untuk melancarkan peluru berpandu ke arah Israel dan kemudian hilang semula sebelum sesiapa sempat mencarinya. Masalah ini bukanlah sesuatu yang baru. Amerika Syarikat pernah menghadapi masalah ini sebelum ini. Semasa Perang Teluk pada tahun 1991, Saddam Hussein telah melancarkan berpuluh-puluh peluru berpandu Scud ke atas Israel menggunakan pelancar mudah alih Iraq. Gabungan Amerika dengan segala teknologi pada masa itu tidak pernah berjaya mencari dan memusnahkan pelancar-pelancar tersebut dengan betul. Ia merupakan salah satu kegagalan operasi paling memalukan dalam perang itu. Pada masa itu, kedua-dua pihak masih bertempur dengan senjata yang serupa, askar, lori, radar. Tetapi, pada tahun 2026, simetri itu sudah tidak wujud lagi. Untuk memburu sasaran seperti ini, anda memerlukan sesuatu yang sehingga tahun 2026, Amerika Syarikat belum pernah miliki dalam konflik sebenar. Sebuah mata di langit yang mampu berlegar di atas musuh sepanjang hari. Melihat segala yang bergerak di atas tanah dan tidak dapat dikesan. Anda perlukan RQ-180. Drone itu terbang pada ketinggian 20.000 meter mengimbas tanah Iran dengan sistem radar yang dipanggil GMTI. Radar ini mempunyai fungsi khusus, mengesan apa sahaja yang bergerak di permukaan walaupun dari jarak yang sangat jauh. Lori yang bergerak di jalan yang sunyi pada waktu malam. Radar boleh nampak pelancar keluar dari tempat persembunyian untuk bersedia menembak. Radar juga boleh nampak semua ini secara masa nyata. Dan dalam apa jua keadaan, siang, malam, hujan, ribut pasir, semua yang dinampak dihantar serta-merta ke pusat arahan Amerika dan juga kepada pesawat-pesawat yang sedang bertugas. Penge Bombe 2 dan pesawat pejuang F-35 menerima koordinat tersebut. Dan merekalah yang melakukan serangan itu. RQ-180 berbeza dengan drone lain, tidak membawa bom atau peluru berpandu. Tugas dia hanya satu, mingkari. Dalam 24 jam pertama operasi kemarahan epik, Iran telah melancarkan ratusan peluru berpandu balistik ke atas Israel dan juga ke atas pangkalan Amerika di Timur Tengah. Ia merupakan bedilan peluru berpandu balistik terbesar dalam sejarah moden. Selama beberapa hari berturut-turut, serangan Iran berterusan. Namun pada hari ke-8 perang, sesuatu telah berubah. Kadar pelancaran oleh Iran telah menurun kepada hanya 10% daripada kapasiti pada hari pertama. Kekuatan peluru berpandu balistik terbesar di Timur Tengah kini hampir lenyap dalam masa 7 hari. Dan tahu tak bagaimana itu boleh berlaku? Sebahagiannya kerana RQ-180 berada di atas sana 24 jam sehari tanpa pernah dikesan. Setiap kali pelancar Iran keluar dari tempat persembunyian untuk bersiap sedia menembak, radar drone itu dapat melihatnya. Koordinat dihantar ke pusat arahan dalam masa nyata. Dan dalam beberapa minit, sebuah pesawat pejuang F-35 atau pengebom B-2 akan melakukan selebihnya.
Ratusan peluru berpandu telah dimusnahkan di dalam gudang mereka sebelum sempat dipersenjatai. Pelancar muda alih yang selama beberapa dekad dianggap hampir mustahil untuk diburu, kini sedang dikesan dan diserang di tengah-tengah padang pasir Iran sebelum sempat melepaskan tembakan. Daripada hampir 500 pelancar yang dimiliki Iran pada awal perang, lebih daripada 300 telah dimusnahkan. 70% daripada keseluruhan kekuatan dalam beberapa minggu sahaja. Misi yang sama yang memalukan Amerika Syarikat pada tahun 1991 di Iraq telah berjaya dilaksanakan pada tahun 2026 di Iran. Tetapi pada fasa perang itu, sesuatu telah berlaku yang Pentagon tidak pernah mahu berlaku. Satu kegagalan. Pada 11 Mac 2026, RQ-180 telah melakukan pendaratan yang meletakkannya buat pertama kali dalam 15 tahun di hadapan saksi awam pada waktu siang di tanah asing. Tempat itu ialah Larissa di Greece, dan pemilihan Greece di atas kertas memang masuk akal. Larissa terletak sedikit lebih daripada 2 jam penerbangan dari wilayah Iran. Ia adalah sebuah pangkalan NATO di negara sekutu Amerika Syarikat. Ada infrastruktur, ada perlindungan, dan ada satu perkara yang lebih menarik lagi. Yunani adalah salah satu negara yang paling ketat di dunia berkaitan dengan pengambilan gambar kemudahan ketenteraan. Pelancong pernah ditahan atas tuduhan pengintipan hanya kerana mencatat nombor ekor pesawat dalam buku nota. Dan akibatnya boleh termasuk hukuman penjara yang panjang. Secara teorinya, ia adalah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan drone yang tidak kelihatan. Tetapi ada satu perkara yang belum disedari oleh sesiapapun. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, 2 hangar baru telah dibina di Larissa, terasing dari bahagian lain pangkalan itu. Hangar-hangar itu terlalu besar untuk menempatkan drone Amerika biasa yang sudah beroperasi di situ. Dan kenapa ia dibina? Baik kerajaan Greece maupun Amerika tidak pernah memberikan penjelasan. Penganalisis tentera percaya bahawa hangar-hangar ini dibina secara rahsia untuk menempatkan RQ-180. Pada 11 Mac, pesawat itu terpaksa mendarat lebih awal daripada yang dijangka pada waktu petang di hadapan sesiapa sahaja yang sedang memandang ke atas. Penganalisis tentera mengesyaki bahawa ia adalah kecemasan teknikal. Yang lain percaya bahawa perang itu berlangsung dengan begitu sengit sehingga pihak Amerika sudah tidak mampu lagi untuk menyembunyikannya. Apabila akhbar tempatan Greece menerbitkan gambar-gambar pertama, para wartawan telah melakukan satu kesilapan yang boleh difahami. Mereka sangka ia adalah sebuah pengebom B2. Bentuknya hampir sama. Saiznya juga begitu. Ia mengambil masa beberapa hari sehingga pakar-pakar perisikan tentera mengesahkan apa yang mula disyaki dalam kalangan pakar. Ia adalah RQ-180. Dirakam buat kali pertama dengan jelas, mendarat pada waktu siang di sebuah pangkalan sekutu semasa perang yang sedang berlangsung. Nama gelaran diberikan dengan cepat. Para peminat ketenteraan menamakan pesawat yang muncul di situ sebagai Dama de Larissa. Dan di sinilah kita kembali ke permulaan cerita. Lelaki Yunani itu dengan kameranya merakam hobi seumur hidupnya telah merakam satu imej yang diidamkan oleh perkhidmatan perisikan seluruh dunia selama lebih sedekad. Rusia, China, Iran. Semua telah menghabiskan bertahun-tahun cuba untuk mengetahui bagaimana rupa RQ-180 dari bawah. Sensor apa yang dibawanya? Bagaimana bentuk sebenar badan pesawat itu? Dan seorang lelaki Yunani di Larissa tanpa sengaja mendedahkan semuanya dalam sebuah video. Dalam kes serupa sebelum ini, orang yang mengambil gambar kemudahan tentera di Greece akhirnya ditahan kerana mengintip. Tetapi tiada apa-apa yang berlaku kepadanya. Tiada pihak berkuasa Greece atau Amerika yang mengambil sebarang tindakan. Video itu terus berada dalam talian, menjadi perhatian dunia dan menjadi imej paling terperinci yang pernah diterbitkan tentang drone paling rahsia Amerika Syarikat. Dan di sinilah timbul persoalan, kenapa tiada siapa yang bertindak? Mungkin kerana pada ketika itu, kerosakan sudah pun berlaku. Apa-apa tindakan hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Tetapi ada satu persoalan yang lebih besar yang melangkaui orang Yunani dan kameranya. Kenapa Amerika Syarikat sanggup mengambil risiko sebesar itu?
Sebenarnya, RQ-180 tidak dibina dengan Iran sebagai pertimbangan utama. Ia dibina untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar. China kini mempunyai beribu-ribu peluru berpandu balistik mudah alih, satu arsenal nuklear yang sedang berkembang dan sebuah tentera yang sedang dimodenkan dengan pantas. Dan dalam kemungkinan konflik masa depan antara Amerika Syarikat dan China, RQ-180 akan menjadi elemen utama dalam strategi Amerika untuk mengesan dan menyutralkan arsenal tersebut. Menggunakan drone itu terhadap Iran adalah, secara teorinya, satu pembaziran. Ia adalah mempertaruhkan aset paling rahsia negara dalam konflik sampingan, sedangkan sebenarnya ia sepatutnya disimpan untuk peperangan yang masih belum berlaku. Tetapi Pentagon menerima risiko itu. Dan itu memberitahu beberapa perkara kan. Ia menunjukkan bahawa perang di Iran adalah lebih serius daripada apa yang diakui oleh kenyataan rasmi. Ia menunjukkan bahawa Amerika Syarikat sanggup mengorbankan rahsia terbaik mereka untuk menang di sana. Dan ia juga mungkin menunjukkan bahawa Pentagon tahu tidak lama lagi mereka akan memerlukan drone yang lebih canggih lagi. Sesuatu yang masih tersembunyi. Yang dunia masih belum lihat. Kerana itulah logik bajet rahsia Amerika. Sementara orang ramai mengenali RQ-180 di dalam kawasan 51, seseorang sudah pun bekerja pada apa yang akan datang selepas itu. Dama dari Larissa telah keluar dari bayang-bayang. Dan kini ia terbang setiap hari di atas langit Iran. Tetapi kelawar putih yang seterusnya yang kita masih belum lihat. Yang itu mungkin adalah kisah sebenar, dan disitulah saya ingin tahu pendapat anda. Perang jenis ini, di mana satu pihak mempunyai drone yang tidak kelihatan terbang pada ketinggian 20.000 meter dan pihak satu lagi berjuang dengan lori yang disamarkan bersembunyi di padang pasir. Masih boleh dipanggil perang? Atau sudah jadi sesuatu yang lain? Tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Jika video ini membantu anda, kongsikan dengan seseorang yang juga suka memahami perkara di sebalik tabir ini. Dan langgan saluran ini untuk mengikuti analisis seterusnya. Kita jumpa lagi pada video akan datang.